Okay, Assalamualaikum semua. Untuk video ni, nak terangkan berkaitan dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Bateri akan membekalkan tenaga elektrik dan tenaga elektrik tersebut akan bertukar menjadi tenaga kimia. Okey, elektrolisis ni maksudnya adalah proses penguraian suatu sebatian di mana sebatian tu dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Bermaksud, apabila kita alirkan arus elektrik kepada suatu sebatian tu dalam keadaan leburan atau aqueous, maka sebatian itu akan terurai kepada unsur juzuknya. Okey, leburan ni maksudnya pepejal yang dipanaskan sehingga cair. Contohnya, kalau garam natrium klorida dalam keadaan pepejal, kita panaskan sampai dia melebur. Gitu. Kalau aqueous dan larutan bermaksud, contohnya macam natrium klorida tadi, kita masukkan dalam air dan kita kacau-kacau. Jadi dia akan jadi pepejal yang larut dalam air. Itulah perbezaan antara leburan dan aqueous. Okey, contohnya kita ada leburan plumbum 2 bromida. Bila kita alirkan arus elektrik terhadap sebatian ini, maka sebatian ini akan terurai kepada unsur juzuknya. Di mana unsur juzuknya adalah plumbum dan juga bromin. Gitu. Okey, sebelum kita pergi yang selanjutnya, sini ada beberapa perhatian. Pemerhatian berdasarkan hasil. Kalau hasilnya adalah klorin, Cl2, pemerhatiannya adalah gelembung-gelembung gas kuning kehijauan terbebas. Kalau hasilnya adalah bromin, gas perang terbebas. Kalau iodin, wap ungu terbebas. Kalau gas oksigen dan juga gas hidrogen, pemerhatiannya adalah sama. Gelembung-gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey, kebanyakan logam, kalau hasilnya adalah logam kecuali kuprum, maka pemerhatiannya adalah pepejal kelabu terenap. Kalau logam kuprum, pepejal perang terenap. Hanya logam kuprum yang berwarna perang. Logam lain berwarna kelabu. Contohnya kalau magnesium, aluminium, natrium, itu warna kelabu. Kuprum saja yang berwarna perang. Okey, contohnya kat sini adalah leburan plumbum 2 bromida. Macam mana kita nak leburkan plumbum 2 bromida? Kita panaskanlah guna mangkuk pijak. Kemudian ada elektrod disambung pada bateri. Bateri ni membekalkan tenaga elektrik. Mentol ni saja je lah letak nak tunjukkan ada tenaga elektrik. Kalau tak letak pun tak ada masalah. Okey, anode adalah elektrod yang disambung kepada terminal positif sumber elektrik. Bermaksud, elektrod, this one dua-dua ni adalah elektrod karbon. Tapi elektrod karbon, this one, yang bersambung kepada terminal positif. Maksudnya yang bateri tu yang panjang, kita panggil sebagai anode. That one. Jadi elektrod karbon ini kita panggil sebagai anode. Manakala, kalau elektrod itu bersambung kepada terminal negatif, yang pendek tu, kita panggil sebagai kathod. Okey. Apabila adanya tenaga elektrik, adanya pengaliran arus elektrik, maka ion-ion dalam leburan ini akan bergerak. So, pergerakan ion-ion adalah anion akan pergi ke anode, cation akan pergi ke kathod. So, dalam leburan plumbum 2 bromida, ada ion plumbum, ada ion bromida. Anion, iaitu ion bromida, akan bergerak ke anode. Manakala ion plumbum, iaitu cation, akan bergerak ke kathod. Di anode, bila ion bromida ni bergerak ke anode, maka ion bromida akan ternyahcas dengan cara mendermakan elektron dia membentuk Br2. Okay, gas bromin. That's why ada Br2 kat sini. Jadi, elektron-elektron ini akan bergerak melalui wayar penyambung. Kemudian, elektron itu diterima oleh ion plumbum. Yang ion plumbum ni dah bergerak ke
ke katod. So, ion plumbum akan membentuk logam plumbum. Jadi, bila gas bromin terbentuk, maka pemerhatiannya adalah gas perang terbebas. Kalau logam plumbum terbentuk, maka pemerhatiannya adalah pepejal kelabu terbentuk. Okay, kalau kita nampak kat sini pemerhatian dia gas perang terbebas, inference. Kenapa ada gas perang? Sebab ada gas bromin. Okay, kalau pemerhatiannya kita nampak pepejal kelabu terbentuk, terenap. Apa inference dia? Inference tu maksudnya kenapa? Why? Sebab logam plumbum terbentuk. Okey, ini adalah contoh huraian elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. First of all, kita kena kenal pasti ion-ion yang hadir dalam plumbum 2 bromida. Ada ion plumbum, ada ion bromida, Pb2+ dengan Br-. Kemudian kita asingkan dia punya terminal. Terminal positif iaitu anode, terminal negatif iaitu katod. Jadi, ion yang tertarik, anion akan ke anode, kation akan ke katod. Anion akan mendermakan elektron membentuk gas bromin, Br2. Manakala plumbum, ion plumbum tadi akan menerima elektron yang telah didermakan. Kat sini derma kan? Didermakan, pergi ke sini, diterima oleh ion plumbum, membentuk logam plumbum. Jadi pemerhatiannya, kalau gas bromin terbentuk, maka gas perang terbebas. Kalau logam plumbum terbentuk, maka pemerhatiannya adalah pepejal kelabu terenap. Okay, tulislah hasil dia, bromin dan juga plumbum. Tindak balas, kalau menderma elektron bermaksud ia adalah oxidation. Manakala kalau menerima elektron, ia adalah reduction. Okay. Soalan dia, ramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur di anod dan katod. Contohnya, ada sebatian lebur kalium oksida. Di anod, apakah anion dalam kalium oksida? Mestilah oksida yang bercas negatif. Jadi oksida, bila dia ternyah cas, akan membentuk gas oksigen. Manakala kationnya adalah ion kalium. Ion kalium, kalau ternyah cas, dia akan membentuk logam kalium. Okay, contoh yang bawah, this one akan jadi gas klorin, kalsium akan jadi logam kalsium dan seterusnya. Okey, untuk nyacas ion, perlu diingatkan bahawa jenis zarah bagi unsur logam adalah atom. Jenis zarah tu ada 3 tau. Atom, molekul dan ion. Logam, jenis zarah logam adalah atom. Bermaksud dia satu, single, mono. Contohnya nyacas ion aluminium, Al3+. Dia nak buang casnya akan membentuk Al. Satu je. Bukan Al2, Al3 bukan. Sebab dia atom. Satu. Kalau nyacas ion kalium, K+, akan membentuk K. Kenapa satu je? Sebab dia atom. Macam tu. Unsur yang wujud secara dua atom, ini adalah unsur-unsur yang wujud secara dua atom. Klorin. Dia tak wujud sebagai Cl. Tetapi Cl2. Bromin, Br2. Kumpulan 17 semua wujud dalam keadaan dui atom. Dui tu maksudnya dua tau. Sepasang. Dua atom. Gas oksigen dan juga gas hidrogen wujud dalam keadaan dui atom. Contohnya, nyacas ion klorida. Formula ion klorida adalah Cl-. Bila dia ternyacas, dia bukan membentuk Cl. Dia bukan membentuk atom. Tetapi dia membentuk dui atom. Dia membentuk molekul. Molekul klorin. Automatik terus jadi Cl2. Sama juga macam ion hidrogen. H+, bila dia ternyacas, dia akan membentuk H2. Confirm terus membentuk molekul hidrogen. Dui atom. Okey, this one. Anion bermaksud ion yang bercas negatif akan ke anode. Senanglah kan sebab anion ke anode. Anode D akan menderma elektron. Bila derma, prosesnya adalah oxidation. So, boleh buat semua ni. Contohnya anion fluorida. Bila anion fluorida membentuk F2.
Dan seimbangkanlah persamaan dia. Hasilnya adalah gas fluorine dan seterusnya. Okey. Kation pula akan ke katod. K dan K. Kation ke katod. Kation maksudnya ion yang bercas positif. Nampak tak ada T? T dan T. Terima elektron bermaksud proses reduction. Maksudnya K plus akan terima satu elektron membentuk K. Kenapa K? Sebab dia atom, dia logam. Hasilnya adalah logam kalium. Pemerhatiannya adalah, pemerhatian dia apa? Kalau ion kalium membentuk logam kalium pepejal kelabu terenap. Semua logam berwarna kelabu kecuali logam kuprum. Macam tu. Okey, seterusnya adalah elektrolisis larutan aqueous. Larutan aqueous adalah pepejal yang larut dalam air. Okey, bila ada air, molekul air dalam larutan aqueous bercerai sedikit. Separa lah maksud dia. Menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Bermaksud air-air dia akan mengion separa membentuk H+ dan juga ion hidroksida OH-. Oleh itu, larutan aqueous ada ion-ion elektrolitnya, ada ion hidrogen dan ada ion hidroksida. This one package kalau dia adalah larutan aqueous. Okey, contoh kat sini adalah leburan natrium klorida. Dalam leburan natrium klorida, kationnya adalah ion natrium, anionnya adalah klorida. Tapi kalau dalam bentuk larutan, dia bukan saja ada Na+ dan Cl-, tetapi juga ada H+ dan OH-. Datang daripada mana? Datang daripada larutan. Okey, so sekarang kenal pasti ion-ion yang hadir. Contohnya kat sini larutan aqueous natrium bromida. Ada ion bromida, ada ion hidroksida. Ada ion natrium, ada ion hidrogen. So lengkapkanlah bawah tu. Okey. Apabila terdapat lebih daripada satu anion tertarik ke anod dan lebih daripada satu kation tertarik ke katod. Macam ni kan? Ni ada lebih daripada satu, ada dua. Ni pun ada dua. Tapi yang ternyah cas tu hanya satu. Pemilihan ion untuk dinyah cas tu bergantung kepada tiga. Sama ada nilai anod, kepekatan larutan dan juga jenis elektron. So this one kita akan go through dalam video yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.